Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku Shalom dan selamat pagi sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian. Selamat datang ke saluran bangkit pada pagi ini 7 hari bulan Februari tahun 2023 bersamaan dengan hari Selasa. Tajuk perkongsian untuk kita renungkan pada pagi ini iaitu jangan sembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku sahaja. Jangan sembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku sahaja. Keluaran bab 20 ayat ke-3. Prinsip hukum ini, Tuhan adalah pencipta dan Tuhan alam semesta. Dia berhak mendapat kesetiaan kita yang terutama. Dan apakah erti hukum ini, saudara-saudari sekalian? Ertinya adalah utamakan Tuhan dan memberikan pengabdian kita kepadanya. Tuhan harus sentiasa menjadi keutamaan tertinggi kita, ataupun dalam bahasa Inggerisnya our first loyalty. Mengatasi semua orang dan segala-galanya, Tuhan ialah segalanya yang harus dibenarkan oleh seseorang untuk memerintah hidupnya. Tuhan-Tuhan lain termasuk dewa agama lain, kepercayaan karut, horoskop, wang, harta benda, kejaya, keselesaan pribadi, keluarga, kawan, ketagihan, kemasyhuran, kuasa, power, keselamatan, percintaan, seks, gereja, patriotisme yang melampau, apa sahaja yang datang di hadapan Tuhan, diperintah oleh Tuhan ataupun di bawah kekuasaan oleh Tuhan. Mari kita melihat ke dalam firman Tuhan mengenai hukum ini.
Sebagai contoh, Abraham membuktikan bahawa Tuhan adalah keutamaannya yang pertama dengan sanggup menyerahkan ataupun mengorbankan anaknya, yaitu Ishak. Kita boleh merujuk dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sehingga ayat ke-14. Dan contoh kedua di dalam Alkitab mengenai hukum ini, iaitu ketika orang Israel menyembah Tuhan-Tuhan lain, jadi Nabi Elia mencabar nabi-nabi Tuhan itu untuk bertanding, dan Elia berdoa agar Tuhan menjawab doanya supaya semua orang tahu bahawa Tuhan ialah Tuhan. Dan Tuhan menjawab, Tuhan menjawab doa Nabi Elia, dan Tuhan membuktikan kekuasaannya. Tuhan membuktikan kekuasaannya. Kamu boleh merujuk dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20 sehingga ayat ke-40. Dan contoh yang ketiga ialah ketika Tuhan memerintahkan Nabi Hosea untuk mengawini seorang pelacur yang tidak setia kepadanya, supaya Hosea dapat memahami perasaan Tuhan apabila umatnya berpaling kepada Tuhan-Tuhan lain. Hosea daripada bab pertama sampai bab ketiga. Dan seterusnya, contoh mengenai hukum ini iaitu ketika Daniel dan 3 kawannya iaitu Sadrak, Mesek dan juga Abednego, di mana mereka mempertaruhkan nyawa mereka kerana mereka tetap setia kepada Tuhan sebagai Tuhan mereka yang satu-satunya. Kamu boleh melihat dalam Daniel bab pertama ayat ke-3 dan juga ayat ke-6. Saudara-saudari sekalian, ajaran Yesus berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hukum ini dalam Injil Matius bab 22 ayat 26 sehingga ayat ke-40. Apabila ditanya, perintah manakah yang paling besar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berasaskan kedua-dua perintah ini. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, tidak seorang pun dapat menjadi hamba kepada 2 orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan, dalam Injil Matius bab 6 sehingga bab 6 ayat 24. Demikian juga dalam Injil Lukas bab 4 ayat ke-8, Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikan diri kepada Dia sahaja. Saudara-saudari sekalian, penjelasan kepada hukum ini iaitu jangan sembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku sahaja. Penjelasan kepada hukum ini iaitu Yesus berkata bahawa semua hukum dan peraturan dalam Alkitab bergantung kepada 2 prinsip, iaitu pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, fikiran, jiwa dan kekuatan. Ini adalah merupakan 4 hukum yang pertama. Dan prinsip yang kedua iaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi ini adalah 6 hukum yang seterusnya. Dalam Perjanjian Lama, umatnya mempersembahkan korban kepada Tuhan kerana hukum memerintahkan mereka berbuat demikian. Tuhan menghendaki korban dan korban bakaran sebagai tanda lahiriah dari sikap hati yang benar. Tuhan ingin diakui dan Dia mahu umatnya menunjukkan belas kasihan kepada orang lain juga. Kalau kita melihat dalam Hosea bab 6 ayat 6, aku lebih ingin kamu mengasihi aku daripada kamu mempersembahkan korban kepadaku. Aku lebih suka kamu mengenal aku daripada membakar korban untukku. Saudara-saudari sekalian, Tuhan mahu kita mematuhi hukum-hukum dan peraturan yang Dia telah berikan kepada kita agar kita
mencari Dia dan mahu melayani Dia sepanjang hidup kita. Kita mengakhiri renungan pada pagi ini dengan dua persoalan, iaitu pertama, apakah erti 10 hukum Allah dalam hidup anda? Dan adakah anda masih menyembah Tuhan-Tuhan lain walaupun anda sudah menjadi orang Kristian? Soalan yang anda renungkan kedua iaitu, apakah kaitan hukum yang diberikan dalam Perjanjian Lama dengan kehidupan anda masa kini, ya? Apakah kaitan hukum yang diberikan dalam Perjanjian Lama dengan kehidupan anda pada masa kini? Marilah kita berdiam diri dan saya akan memimpin kita dalam doa penutup. Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengajar kami tentang jangan sembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah Aku sahaja. Kami berdoa Tuhan supaya kami belajar untuk tetap mentaati perintah dan hukum-Mu, agar kami tidak menyembah Tuhan lain. Sebaliknya kami hanya menyembah Engkau sahaja, kerana Engkaulah satu-satunya yang kami sanjung, yang kami sembah di tempat yang maha tinggi, dan tiada yang lain yang kami sanjung, yang kami sembah selain daripada Engkau sahaja, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.